Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Dr. Awan bin Saleh Al-Awan, Menteri Kebudayaan dan Makluman Arab Saudi sebagai utusan khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, penjaga dua masjid suci dan Raja Arab Saudi. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima surat jemputan daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman untuk menghadiri Arab Islamic US Summit yang akan diadakan di Riyadh, Arab Saudi. Pada majlis ini, Tuan Yang Terutama disertai Tuan Yang Terutama Hisham bin Abdul Wahab bin Abdullah Zara, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Datuk Paduka Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Pemangku Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua. Petang tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadam Ketua Setiausaha Negara Malaysia di Istana Nurul Iman. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Ali bin Hamzah berada di negara ini bagi menghadiri program pertukaran lawatan para pegawai kanan Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam dan Malaysia kali ke-16 selama 3 hari. Hadir di majlis mengadam Tuan Yang Terutama Dato' Ghulam Jelani Khanizaman, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Yang berbahagia Dato' Sri Alwi bin Haji Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, dan yang berbahagia Dato' Sri Zainal Rahim bin Seman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Lela Setia, Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kedua, Datuk Pertuan Awang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daun, Pemangku Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Setiausaha Tetam Hal Ehwal Kopran dan Pentadbiran Awam di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Abdul Walin bin Haji Matasan, Timbalan Setiausaha Tetam Hal Ehwal Kopran dan Pentadbiran Awam Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, di satu majlis yang berasingan di Istana Nurul Iman petang tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadam yang berbahagia Puan Sri Datuk Rohani binti Abdullah, isteri kepada Ketua Setiausaha Negara Malaysia. Hadir di majlis mengadap yang berbahagia Datin Ruziah binti Haji Ghulam Din, isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Madinah binti Muhammad, Ketua Audit Negara, dan yang berbahagia Datin Sri Roba Aisyah binti Muhammad Ghazali, isteri Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Juga hadir Datin Hajah Sapiah binti Haji Sabtu, isteri yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kedua, Datin Dr. Hajah Asmah binti Haji Murni, isteri Pemangku Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Dayang Hajah Binanun binti Haji Bongsu, isteri Setiausaha Tetap Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Awam di Jabatan Perdana Menteri, dan Dayang Hajah Siti Ainun Jariah binti Haji Muhammad Jaafar, isteri Timbalan Setiausaha Tetap Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Awam Jabatan Perdana Menteri. Latihan kemahiran di bidang penggunaan teknologi ekonomi digital haruslah ditingkatkan dan dipelbagaikan lagi selari dengan keperluan dan arus perubahan dunia. Butiran mengenai saranan tersebut selepas ini teruskan bersama Berita Perdana.
Dalam usaha bersepadu mencapai wawasan Brunei 2035, Kerajaan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan terus melaksanakan reformasi penting bagi memastikan suasana perniagaan di negara ini akan lebih kondusif, pro-bisnes dan berdaya maju. Para pengusaha dan pencipta tempatan adalah disaran agar menyambut baik peluang-peluang melalui kemudahan-kemudahan yang telah disalurkan melalui agensi-agensi tertentu, terutama sekali kepada perusahaan yang berunsurkan inovasi dan kreativiti. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kedua berucap semasa majlis penutupan dan penyampaian anugerah kepada pemenang bagi pertandingan ICT Hackathon Kebangsaan Kod B yang pertama atau B-Kod Brunei First National ICT Hackathon. Majlis berlangsung pagi tadi di bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Kampung Anggrek Desa. Yang berhormat Pihin dalam ucapannya berkata, walaupun pembabitan negara Brunei Darussalam dalam ekonomi digital masih di tahap yang rendah ketika ini, namun ia berpotensi untuk dimaju dan diperkembangkan dengan lebih efektif. Penting ialah latihan kemahiran di bidang penggunaan teknologi ini haruslah dipertingkatkan dan diperbagaikan lagi selari dengan keperluan dan arus perubahan dunia. Ini adalah bertujuan bagi mempersiapkan anak-anak tempatan agar lebih mantap, berpotensi dan dapat memenuhi pasaran tenaga kerja yang diperlukan industri dan seterusnya mampu bersaing di peringkat serantau dan dunia, sama ada dalam bidang keusahawanan digital atau sebagai individu yang berkemahiran ataupun ekspertis. Yang berhormat Pihin menambah, kewujudan beberapa teknologi terbaru yang menekankan kepentingan ekonomi digital telah membuka peluang baru kepada negara untuk terus meneroka dan berkembang di samping peluang untuk pihak kerajaan dan bukan kerajaan berganding bahu dalam sama-sama memperkembang dan mempelbagaikan ekonomi negara. Dari sudut konektiviti pula, statistik pada tahun 2016 telah menunjukkan bahawa kadar penembusan telefon bimbit di negara ini telah meningkat sebanyak 11% pada 125.5%. Manakala kadar penembusan jalur lebar telefon bimbit meningkat sebanyak 19% kepada 121.2%. Alhamdulillah, kita bersyukur dan berbangga melihat sebilangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana, yakni MSME di negara ini, telah pun merebut peluang yang telah dihidangkan oleh connectivity ini dan mengaturkan bisnes plan mereka berasaskan penggunaan teknologi. Kategori pelajar dimenangi Tim 1 dari Politeknik Brunei dengan mencipta aplikasi bertemakan pengangkutan awam. Sementara bagi kategori terbuka dimenangi oleh pasukan Crowdsource yang mencipta aplikasi bertemakan Crowdfunding on Community and Charity. Para pemenang masing-masing menerima bantuan bernilai RM20,000 yang akan membantu dalam pembangunan aplikasi berkenaan serta intellectual property IP yang baharu, mentorship di Microsoft Brunei selama sebulan, akses kepada kemudahan yang disediakan di iCenter selama 6 bulan, akses kepada kelas-kelas yang ditawarkan di Industry Business Academy, trofi dan sijil. Pertandingan ICT Hackathon yang diadakan selama 2 bulan ini bertujuan untuk menggalakkan inovasi, merangsang idea-idea dan meningkatkan kreativiti dengan menangani serta menyediakan penyelesaian pada cabaran-cabaran yang dihadapi negara pada masa kini melalui penggunaan ICT. Dianjurkan bersama oleh Pusat Kebangsaan Kerajaan dan Jabatan Tenaga dan Perindustrian dengan kerjasama Microsoft Brunei Sendirian Berhad. 9 tema dikemukakan dalam pertandingan ini, antaranya Pusat Komunikasi Brunei, Pusat Pencarian Bakat, Panduan Hartanah dan Pengangkutan Awam. Lebih daripada 100 orang pencipta menyertai pertandingan ini. Pertandingan ICT Hackathon Kebangsaan yang pertama disertai oleh para penonton dari institusi-institusi pendidikan tinggi, perniagaan tempatan serta orang ramai.
Rumusan-rumusan yang dihasilkan melalui peraduan tersebut dapat membantu menyelesaikan cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh komuniti perniagaan hari ini serta juga pihak awam pada amnya. Tim Wan dari Politeknik Brunei pemenang bagi kategori penuntut menjelaskan projek mereka mengenai pengangkutan awam yang mencipta penyelesaian prototipe yang memperbaiki penjejakan atau pengesanan bas dengan menggunakan aplikasi GPS sebagai cara memperbaiki sistem pengangkutan awam. This app is basically about the public transportation app, and it allows us to track the buses, the bus stops, and also provide the numbers of passengers that are in the buses in Brunei Darussalam. This application will provide efficiency and also that most people in Brunei Darussalam will actually use this application as a habit. Sementara itu, ciptaan pemenang kategori terbuka pasukan crowdsource akan membuatkan lebih mudah dan telus bagi setiap orang menderma untuk tujuan amal bagi membantu masyarakat yang memerlukan. This one, our project is about crowdfunding, and crowdfunding we are thinking of integrating to provide a one-stop platform for Brunei to do donations through charitable events or like personal projects. So it's kind of like Kickstarter in a way. Kickstarter is an international platform where you host your projects and everyone get to chip in. Like if they say this project is really good and they wanted to contribute to it, they can donate like $1, $2, $10. Pertandingan hackathon merupakan satu landasan yang baik untuk mengukuhkan hubungan antara sektor swasta, industri dan kerajaan. Memupuk ekosistem ini adalah penting untuk terus menghasilkan penyelesaian yang memacu agenda negara dalam mempelbagaikan ekonomi dan menyumbang kepada wawasan Brunei 2035. 7 orang pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya menerima pingat kerja lama PKL bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70 bagi tahun 2016. Majlis penyampaian pingat tersebut berlangsung petang tadi di Kementerian Kewangan. Awang Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Dasar Kementerian Kewangan, dalam ucapan ala-luan antara lain berharap penyampaian pingat tersebut akan menjadi satu insentif dan dorongan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan serta menjadi motivasi kepada seluruh warga Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya untuk terus memberi perkhidmatan yang lebih amanah, cemerlang, berinovasi, dedikasi dan sama-sama mendukung usaha dan inisiatif kerajaan dalam menuju wawasan Brunei 2035. Penyampaian pingat kerja lama disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Lela Setia, Datuk Seri Setia Wang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai tanda penghargaan dan bukti kepada penerima atas jasa bakti mereka kepada Raja, kerajaan dan menjalankan tugas yang diamanahkan. Para penerima terdiri daripada mereka yang berkhidmat selama 20 tahun atau lebih. Antara yang hadir, Datuk Peruka Wang Haji Hisham bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Kewangan Fiskal, dan Datuk Peruka Dr. Wang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan Pelaburan. Iman dan akidah merupakan tunjang dan asas yang terpenting dalam nadi kehidupan beragama setiap individu Muslim. Dengan iman dan akidah, hati dan keyakinan umat Islam akan terikat dengan satu kepercayaan dan keyakinan yang mantap untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Perkara itu antara intipati ceramah khas sempena Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj Pejabat Peguam Negara petang tadi. Majlis berlangsung di Bangunan Undang-Undang dan Mahkamah-Mahkamah Jalan Raja Isri Pengiran Anak Saleha. Antara yang hadir yang berhormat Datin Sri Paduka Haji Hayati binti Pihin Orang Kaya Shah Bandar, Datuk Sri Paduka Haji Muhammad Saleh
Peguam Negara. Iman Teguh Akidah Kukuh, tajuk ceramah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Yusri bin Haji Abdul Majid, Pegawai Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah antara lain menyentuh mengenai perlunya setiap umat Islam bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala meskipun dalam apa jua keadaan. Wawasan Brunei 2035 menghendaki semua warga perkhidmatan awam untuk berusaha dengan lebih tekun, komited dan bijaksana dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Perkara ini diketengahkan oleh Pemangku Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri semasa sesi taklimat Wawasan Brunei 2035 bagi program pertukaran lawatan pegawai-pegawai kanan perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam dan Malaysia kali ke-16 pagi tadi. Dato' Paduka Wang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daud berkata, wawasan tersebut memerlukan peningkatan mutu pemberian perkhidmatan dan ini menjadikan perkhidmatan awam semakin mencabar. Terdahulu, Pemangku Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri menerima kunjungan hormat yang berbahagia Tan Sri Dr. Ali bin Hamzah, Ketua Setiausaha Negara Malaysia yang mengetahui rombongan para pegawai kanan perkhidmatan awam Malaysia. Hadir Tuan Yang Terutama Dato' Ghulam Jelani Khanizaman, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini, dan yang berbahagia Dato' Sri Alwi bin Haji Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Setiausaha Tetam Hal Ehwal Kopran dan Pentadbiran Awam di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Dalam ucapannya, Dato' Paduka Wang Haji Muhammad Roslan berkata, program pertukaran lawatan antara kedua buah negara merupakan satu platform bagi kedua-dua perkhidmatan awam berinteraksi, berkongsi dan bercambah fikiran di dalam sama-sama meningkatkan prestasi jentera perkhidmatan awam masing-masing. Berikan peluang yang terbuka luas untuk menjalin hubungan yang lebih akrab di peringkat individu khususnya dan hubungan dua hala antara kedua buah negara. Secara pribadi, saya merasakan hubungan yang erat ini adalah sangat signifikan bagi meraih kesepaduan dan keharmonian secara berterusan di antara kedua-dua warga perkhidmatan awam. Sementara itu, dalam ucapan balas yang berbahagia, Tan Sri Dr. Ali bin Hamzah menekankan para pegawai perkhidmatan awam kedua-dua buah negara perlu mencari jalan untuk menggalakkan lagi hubungan perdagangan dan pelaburan dua hala. Banyak potensi dan ruang dalam kerjasama ekonomi yang boleh diterokai di antara kedua-dua negara, dan kita sebagai perancang dan pelaksana pelbagai dasar kerajaan perlu terus berusaha ke arah memajukan kerjasama ekonomi dan kerjasama serantau. Taklimat mengenai peranan utama Jabatan Perdana Menteri dengan visi, misi serta struktur yang menjurus ke arah menjayakan Wawasan Brunei 2035 disampaikan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Program pertukaran lawatan ini memberi peluang yang luas bagi warga perkhidmatan awam kedua-dua negara menjalin hubungan yang lebih akrab, berinteraksi, berkongsi pengalaman dan meningkatkan kerjasama dua hala. Sementara itu, rombongan isteri-isteri pegawai-pegawai kanan perkhidmatan awam Malaysia dan negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan lawatan ke Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam di Kampung Bengkurung. Mengetuai rombongan yang berbahagia Puan Sri Datuk Rohani binti Abdullah, isteri Ketua Setiausaha Negara Malaysia. Mereka dialu-alukan oleh Datin Dr. Hajah Asmah binti Haji Murni, isteri Pemangku Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Datin Hajah Nuraini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja, Pengiran Haji Abdul Momin, Pemegang Amanah Eksekutif Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Rombongan seterusnya diberi penerangan mengenai Pusat Ihsan dan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan pusat berkenaan. Committed to providing quality
Mereka juga menyaksikan aktiviti yang dijalankan bersama kanak-kanak berkeperluan khas dan kemudahan yang terdapat di bangunan baharu pemulihan Pusat Ihsan. Keberanian untuk tampil melaungkan azan perlu ditanamkan pada setiap lelaki Muslim. Sehubungan itu, Ahli Jawatankuasa Surau Tanjung Bunut mengadakan pertandingan azan subuh bagi ahli-ahli jawatankuasa, jemaah dan murid-murid kelas Al-Quran dan Mukaddam. Pertandingan yang diadakan semalam itu adalah bersempena sambutan Isra dan Mi'raj. 18 orang menyertai bahagian belia dan 6 orang lagi dalam bahagian lelaki dewasa. Pertandingan antara lain bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada para peserta cara sebaiknya mengalunkan azan di samping mendedahkan mereka untuk lebih berani tampil di khalayak ramai. Awang Haji Molok bin Haji Ishang muncul johan bahagian lelaki dewasa. Manakala bahagian lelaki belia dimenangi oleh Awang Muhammad Daniel bin Haji Sufri. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Pertandingan Tausyih merupakan wadah untuk menghidupkan syiar Islam melalui zikir. Di samping itu, pertandingan juga dapat membantu mengekalkan lagu Tausyih dalam kalangan masyarakat Islam agar tidak hilang di telan zaman. Pagi tadi, sebanyak 44 buah kumpulan bersaing dalam pertandingan akhir Tausyih bagi pegawai masjid, ahli jawatankuasa takmir masjid, jemaah, kumpulan belia masjid senegara pada tahun ini. Pertandingan selama 2 hari ini diungkapkan bersama oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Ahli Jawatankuasa Takmir Jami' Asri Hassan Al-Bogia. Juga mengambil bahagian pasukan jemputan dari Jabatan Pengajian Islam dan Pensyarah College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kubu SB. Keputusan pertandingan dan penyampaian hadiah akan diadakan kemudian. Pertandingan ini diadakan amatlah bagus sekali bagi pencinta Tausyih dan ianya amat baik dan untuk menimba ilmu dan memantapkan lagi para pencinta Tausyih, juga dapat mengeratkan silaturahim antara tiap daerah Ketani Negara Brunei Darussalam. Melalui pertandingan Tausyih yang diadakan ini, salah satunya boleh menyatukan silaturahim di antara peserta-peserta, dan ia juga amat positif kerana kita ni boleh mempelajari teknik-teknik lontaran suara melalui hiburan berkonsepkan zikir ini. Dengan konsep pasar hujung minggu serta sentuhan reka bentuk moden dan sederhana, program keusahawanan UBD Made dijangka melahirkan lebih ramai pengusaha terutama dari Universiti Brunei Darussalam sendiri. UBD Made merupakan sebahagian daripada program di bawah modul komunikasi dan reka bentuk acara dengan matlamat untuk membantu meningkatkan keupayaan pelajar dalam membuat keputusan dan pengurusan acara sesuai dengan keperluan industri semasa. Profesor Dr. David Koh, penolong Naib Chancellor UBD, berucap demikian pada majlis pelancaran UBD Made pagi tadi. Program ini merupakan usaha sama antara alumni dan pelajar UBD yang mula berjinak-jinak menceburi industri keusahawanan. Acara selama 2 hari ini memberi peluang kepada para pengusaha mengongsikan pengalaman serta menyediakan tempat untuk mempamer dan menjual produk keluaran mereka. We are providing them platforms, a platform for them to showcase their work. We actually hope that UBD Made will allow more students to venture into entrepreneurship in the future, inshallah.
Majlis Penyampaian Sijil Lantikan dan Penghargaan Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Kriam diadakan pagi tadi di Jabatan Daerah Tutong. Penyampaian sijil-sijil perlantikan bagi sesi 2017 hingga 2021 disempurnakan oleh Awang Samsul Bahrain bin Haji Muhammad Hussein, Pegawai Daerah Tutong. Ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Kriam bagi sesi 2012 hingga 2016 juga menerima sijil penghargaan di majlis ini. Para ahli yang baru dilantik kemudian mengadakan mesyuarat pertama mereka. Bahagian Pembangunan Belia dan Sukan melalui Pusat Outward Bound Brunei Darussalam OBBD sekali lagi memperkenalkan program Outward Bound Belia 2017 ke arah mempelbagaikan lagi aktiviti-aktiviti kebeliaan yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek pembangunan jati diri belia. Bagi memberikan program tersebut kepada golongan belia, OBBD pagi tadi mengadakan taklimat dan jerai wara ke Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong. Penjelasan mengenai aktiviti-aktiviti program tersebut disampaikan oleh Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 1 Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Ketua OBBD. Program yang kini memasuki tahun kedua memfokuskan penyertaan belia-belia yang berumur antara 15 hingga 40 tahun. Pada pendapat saya, program ini amat menyeronokkan. InsyaAllah pada masa akan datang kami akan mengikuti program ini untuk meningkatkan kami punya pengetahuan lebih mendalam lah. Pendapat saya dalam program ini, saya berminat dalam bidang OBDB, Outward Bound, kerana ia memberikan saya semangat dan ia juga mengajar saya menjadi seorang yang bertanggungjawab. Pada pendapat saya, program OOBD ini boleh melahirkan kita sifat keberanian dan boleh menanamkan sifat jati diri. Program ini dapat mendidik dan melahirkan belia yang bersikap berkepimpinan dan juga berdisiplin serta mempunyai semangat jati diri. Ke arah meningkatkan kefahaman para pelajar mengenai pengambilan makanan sihat dan mengetahui akan pentingnya bersukan dalam kehidupan seharian, Jabatan Pendidikan Kokurikulum melalui unit jasmani meneruskan lagi program pengurangan obesiti iaitu ceramah pemakanan sihat dan kepentingan sukan di Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar, Temburong. Program ini dihadiri oleh para pelajar sekolah rendah dan menengah di daerah Temburong berumur 16 tahun ke bawah dan mempunyai kiraan BMI kategori obes dan hampir obes. Dalam program ini, para pelajar mendengar ceramah mengenai permakanan sihat dan aktiviti kesihatan disampaikan oleh Dayang Roshidah binti Haji Sudin dan Awang Wajidun Niam bin Haji Dolah, pegawai-pegawai pelajaran kesihatan. Selain itu, mereka juga mengikuti aktiviti sukan yang dikendalikan oleh para pegawai dari Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Program yang sama akan dilaratkan ke daerah Tutong pada 18 Mei ini. Menurut pegawai pelajaran Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan, masalah obesiti adalah masalah global yang perlu ditangani oleh semua pihak. Di samping peranan sekolah, pihak sekolah, guru-guru, di rumah juga penting. Pasal apa? Ibu bapa ini juga fikir tentang masalah obesiti ini. Pasal apa kalau masalah ini tidak ditangani dengan langkah-langkah yang sewajarnya, umpamanya mengawal permakanan, sukan, exercise semuanya, dia akan mengakibatkan kanak-kanak itu tidak sihat. Jadi kalau sudah tidak sihat, jadi generasi kita generasi tidak sihat. Ini akan merugikan negara kita. Bola sepak Liga Singapura. Brunei DPMM FC meneruskan saingannya malam ini di laman luar. Brunei DPMM FC ketika ini menentang Young Lions di Stadium Jalan Besar Singapura. Bola sepak Liga Perdana DST.
Setia Perdana dan DSP United masing-masing memperolehi 1 mata setelah terikat seri 1 sama dalam perlawanan semalam di Belapandan Padang, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Perlawanan separuh masa pertama berlalu tanpa sebarang gol dijaringkan meskipun kedua-dua pasukan membuat beberapa percubaan. 10 minit selepas babak kedua bermula, DSP United berjersey putih mendahului permainan menerusi jaringan Shalfira Tamimi. Namun pada minit-minit akhir, Setia Perdana berjaya menyamakan kedudukan 1-1 melalui jaringan Haji Rahimni. Dalam kancah Liga Super DST, Wijaya FC naik ke tangga kedua selepas meraih 3 mata penuh semasa menewaskan Melight FC di Kompleks Sukan Brakas semalam. Wijaya FC berjersey biru membuka tirai jaringan pada minit ke-9 menerusi Agus Haryono. 24 minit kemudian, Agus Haryono sekali lagi menggegarkan gawang Melight FC menjadikan kedudukan 2-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Melight FC merapatkan jurang jaringan melalui Darsoto Jia 6 minit babak kedua bermula. Bagaimanapun, pasukan Wijaya mengukuhkan kedudukan melalui sepakan percuma Jamrin Haji Johari pada minit ke-70. Sebelum masa berakhir, Melight FC berjaya menggandakan jaringan hasil rembatan Awangku Nur Hidayat pinggiran Haji Abbas. Keputusan akhir Melight FC 2, Wijaya FC 3. Liga Futsal Brunei. 2 perlawanan yang berlangsung semalam menyaksikan pasukan RB Sham dan Shah United meraih kemenangan ke atas lawan masing-masing. Kedua-dua perlawanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Dalam perlawanan pertama, RB Sham berjersey biru meraih 3 mata setelah mengalahkan Najib FT. RB Sham membuka tirai jaringan seawal minit pertama perlawanan menerusi Muhammad Rifdi Maludin. Sebelum separuh masa pertama berakhir, RB Sham menambah 2 jaringan menerusi Syazwan Haji Hassan dan sekali lagi melalui Muhammad Rifdi. Masuk separuh masa kedua, Najib FT berpeluang menjaringkan 2 gol melalui Muhammad Zamri Damin dan Muhammad Nur Arif Sambrim. Namun RB Sham menambah 3 lagi jaringan yang menyaksikan Muhammad Rifdi berjaya mencatat hat-trick. Manakala 2 lagi gol adalah hasil jaringan Syazwan dan Muhammad Azizul Syafi'i Tajul Arifin untuk kedudukan RB Sham 6 dan Najib FT 2. Perlawanan kedua adalah antara Rizfiz FT dengan Shah United. Shah United berjaya membelosi gawang Rizfiz FT pada minit ke-6 melalui Abdul Khabir Haji Ismail. Pada babak kedua, Shah United terus membuat serangan dan mendominasi perlawanan dan berjaya menambah 2 jaringan menerusi Abdul Mu'iz Syarizan dan Muhammad Safwan Haji Muhammad Safri. Keputusan 3-0 yang memihak kepada Shah United kekal hingga tamat perlawanan.